Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia Wanita hari ini. Hari ini bersiaran pada 8 April 2020. Hari ini merupakan hari ke-8 di mana fasa kedua PKP. InsyaAllah saya, Sugi dan Rina akan menemani anda selama sejam. Dan yang pastinya juga hari ini kita ada banyak perkongsian nak diberikan kepada anda, apatah lagi dalam situasi PKP ini yang pastinya ada banyak perkara yang mungkin tak dapat dilakukan, boleh dilakukan di rumah sendiri. Ya, betul tu. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan tahniahlah kepada semua rakyat Malaysia kerana telah bersama-sama dalam menempuhi dugaan ini selama 22 hari di rumah. Syabas anda. Dan pasti anda telah pun mencari aktiviti yang baru untuk dilakukan di rumah. Boleh saja kongsikan bersama kami. Dan seperti yang Rina katakan tadi, sewaktu musim PKP ini pasti ada banyak yang anda lakukan dan antaranya adalah buat mungkin pelajar-pelajar sekolah dan juga pelajar universiti yang bukan work at home, work from home tapi study from home. Okey, ini cabaran sebenarnya ni. Sebab kalau diikutkan bila suasana bilik darjah itu bertukar kepada bilik darjah di rumah, ada banyak cabaran bukan sahaja dalam kalangan pendidik tetapi juga mereka yang bergelar pelajar. Selain itu, dalam masa PKP ini mereka boleh terus fokus dalam pembelajaran dan juga ini antara salah satu cara untuk guru dan pelajar berinteraksi. Ya, kalau sebelum ni kita lihatkan pembelajaran atas talian ni menjadi satu keperluan. Sekarang dah jadi satu pilihan, sebuah pilihan. Sekarang ni dah jadi keperluan sebab hampir, kalau tak silap saya, hampir 4.7 juta pelajar sekolah rendah dan menengah dah tak ke sekolah hampir sebulan. Wow. Itulah yang dikatakan. Kadang-kadang kita merasakan satu percutian tu ibarat berbulan madu yang menggembirakan. Tapi bayangkan bila dah lama-kelamaan melalui rutin yang sama, kadang-kadang akan terasa kehidupan seharian itu dah mula bosan. Kita dah mula rindu nak belajar di kelas, nak jumpa rakan-rakan. Tapi dalam situasi ini mungkin agak sukar untuk dilaksanakan. Sebab itu adalah adanya pembelajaran atas talian. Pembelajaran atas talian ni mungkin kita di Malaysia baru untuk mengimplement cara pembelajaran atas talian ni. Di negara-negara baju lain, mereka dah lama menggunakan. Mungkin di Malaysia ada antara cabarannya. Ini yang kita nak bawakan, cabaran pembelajaran secara atas talian. Ada banyak yang ingin kami kongsikan bersama anda. Sekejap saja lagi kita Fatin dan Rina akan bersama dengan seorang perunding motivasi, tak lain tak bukan Encik Zaid. Tapi sebelum itu kami ingin kongsikan bersama anda laporan yang sempat wartawan penyiaran kami Fatin sediakan buat anda. Saksikan. Dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, sektor pendidikan seperti institusi pengajian tinggi dan sekolah merupakan antara yang terkesan susulan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Bagi memastikan silibus pelajaran tidak diabaikan, tenaga pendidik dan kaki tangan pengajar mengambil inisiatif untuk meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian. Namun, di sebalik solusi ini, pasti terdapat pelbagai cabaran yang perlu dilalui para pendidik dan juga pelajar itu sendiri. Kesilapan teknikal ketika sesi pembelajaran dan kurang mendapat komitmen daripada para pelajar merupakan antara cabaran yang boleh terjadi. Malah ada dalam kalangan ibu bapa tidak mempunyai sumber Wi-Fi di rumah, terutamanya daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia bekerjasama untuk memperkenalkan slot program TV pendidikan sebagai satu usaha untuk membolehkan para pelajar mendapat akses kepada bahan pembelajaran dengan lebih mudah. Maka dalam keadaan mencabar ini, guru, pelajar dan ibu bapa perlu memilih inisiatif yang efisien bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan secara efektif.
Itu dia tadi Rina, antara orang kata ragam-ragam di mana pelajar berdepan dengan pembelajaran di atas talian ni, dan kerajaan juga telah melaksanakan inisiatif baru-baru ini dengan mengadakan TV pendidikan. Ini sesuatu untuk mendorong pelajar-pelajar ini supaya mereka juga ada perasaan untuk sentiasa mengulang kaji pelajaran walaupun dalam tempoh PKP ini. Kita nak berbincang lebih lanjut bersama dengan perundi motivasi kita, Cik Zaid Muhammad, yang sudah pun berada di atas talian ketika ini. Assalamualaikum, Cik Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Khabar baik. Ini juga Baik. salah satu inisiatif kita ambil ya untuk mengadakan perbincangan secara atas talian. Ya, betul. Okey, Tahniah. berbalik Ini kepada... yang terbaik sebenarnya. Ya, betul. Dan berbalik kepada topik kita, Cik Zaid, pembelajaran atas talian ini. Satu cabaran besar kalau kita lihat sebab situasi kehidupan pelajar-pelajar yang dah biasa belajar di sekolah, di dalam bilik darjah, dah bertukar di rumah. Apa pandangan Cik Zaid? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ialah satu perubahan yang sangat drastik. Elok-elok bulan Januari, Februari anak-anak kita semangat pergi sekolah. Tiba-tiba masuk cuti bulan Mac, kita mendapat berita lah sekolah ditunda sehingga tak tahu bila lah, April, mungkin Mei. Tapi Alhamdulillah banyak yang mengambil inisiatif sendiri untuk membuat pembelajaran online. Anak saya pun ada terlibat seorang. Agak mencabar sebenarnya kerana satu benda yang baru dan bagi saya sebab baru dan kita tidak bersedia. Kita tak ada praktis. Kita terpaksa trial and error kan. Jadi tapi itulah cabaran tu sebenarnya untuk kita menyahut. Dan kita cuba sambutlah cabaran tu, walaupun dan mungkin daripada sini kita belajar benda-benda baru pula. Macam kita buat sekarang, tak pernah saya terfikir kita buat video call. Tapi dah by now dah biasa dah. Kebanyakan rancangan televisyen pun menggunakan ni. Jadi itulah Allah bisa tegal biasa. Jadi kita biasa-biasakanlah dengan teknologi baru. Okey. Cik Zaid, mungkin juga boleh kongsikan pembelajaran di atas talian ni ada cabarannya tapi mungkin ada kepentingannya. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini. Okey. Memang seluruh dunia sekarang berbincang tentang apakah cabaran-cabaran bekerja dan belajar secara online. Saya pun buat kajian sedikit dan saya nampak terutama di Malaysia lah, dengan keadaan kita di Malaysia, pertama sekali saya rasa dari segi infrastruktur. Internet kita Alhamdulillah, kalau di bandar rasanya tak ada masalah. Rumah saya sendiri pun laju internet Alhamdulillah. Tapi di kampung-kampung yang agak terpinggir sikit, mungkin internet dia slow. Jadi itulah cabaran pertama. Walaupun semangat nak belajar tapi tersangkut-sangkut pula kan. Okey. Dan cabaran kedua yang saya rasa agak real lah kepada semua ibu bapa sekarang ialah dari segi kemampuan. Banyak rumah dia berkongsi komputer, handphone berkongsi. Jadi kalau kena pula mak dengan ayah kena buat kerja, anak nak belajar pula dia jadi konflik. Jadi itu cabaran kedua yang saya rasa agak besar lah. Mungkin orang yang sekali lagi yang mereka di bandar mungkin ada komputer lebih, ada komputer riba, ada telefon bimbit yang ekstra, tak ada masalah. Tetapi tak semua orang mampu nak sediakan itu. Jadi itu cabaran yang dari segi infrastruktur lah. Kemudahan ya. Dan itu belum masuk dan cabaran dari segi satu lagi saya rasa yang kluster yang besar juga. Tadi infrastruktur. Yang kedua ialah disiplin. Dari segi nak bila tengok komputer ni, fikiran pun mudah terganggu, betul tak? Lebih pada 15 minit je otak pun dah merayau. Kena pula ada komputer kat depan, distraction tu terlalu besar. Jadi itulah antara cabaran-cabaran yang student kita terpaksa hadapi lah. Saya kira banyak cabaran kalau kita nak lihat kan dari segi bagaimana ianya boleh dilihat sebagai satu kejayaan ataupun ianya satu kegagalan. Tak apa Cik Zaid, Cik Zaid terus bersama kami. Sekejap lagi kita akan kembali bersama dengan Cik Zaid untuk kita ketahui antara tips-tips berguna dan juga peranan ibu bapa sewaktu pembelajaran atas talian ini. Terima kasih. Okey, boleh. InsyaAllah saya standby.
Okey. Itu tadi ada distraction, orang kata. Mungkin nak belajar tapi sebelah ada game. Itu antara banyak cabaran tu. Okey, itu pandangan daripada Cik Zaid sendiri. Ada banyak sebenarnya yang kami nak bawakan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang lain. Tapi sebelum tu, Fatih. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Safirania dalam segmen tajaan Rina rasa Elisa dia pergi tak reunion tu? Sebab katanya nak pergi reunion ya. Tak tahulah apa yang jadi 10 tahun lalu antara Elisa dan Amir. Nah, kalau nak tahu, Rina nak tahu, kita kena saksikan mungkin episod ini terjawab di mana episod akhir ini Safi Elixir di hatimu. Kita saksikan. Silakan. Okey, 25 tahun. Yes! Thank you, Kak. Thank you, Safirania Gold. Thank you, Elixir. Tahu tak, Elixir ni bukan saja boleh hilangkan pigmentasi, tapi dapat elakkan pigmentasi terbaru. Kak, tu bukan ke Amir? Crush kakak masa kat college? Mana ada crush? Tak nak orang cakap hal ni. Masing-masing dah move on, okey? Eleh. Akak ni marahkan dia lagi ke? Bukan salah dia lah dulu. Kak, please, ampunkan dia. Handsome tu. Dia ni busy body lah. Dah lah pergi balik lah. Sibuk ayah orang pula. Tak ada lah. Bye. Bye. Eli? Eli? Elisa. Elisa. Untuk yang ke-1000 kalinya, saya minta maaf. Saya dah lama maafkan awak. Lagipun awak tak ada salah apa. Saya tak rasa nak masuk. Saya masih lagi terbayang yang diorang gelak-gelakkan saya. Elisa, pedulikan diorang. Awak wanita tercantik di mata saya. 10 tahun dulu. Sekarang. Dan selamanya. Itu pun kalau pakai elixir. Saya sememangnya peminat dan juga pengguna tega rangkaian produk Safirania Gold. Dari pembersih wajah hingga ke krim pelembab. Semuanya Safirania Gold. Safirania Gold menggunakan teknologi nano emas 24 karat untuk mengaktifkan regenerasi kulit. Sekaligus membantu mengekalkan keremajaan kulit. Kerana nano emas tulen 24 karat di dalam produk inilah penyebab utama saya terus setia bersama dengan Safirania Gold. Wanita hari ini. Terima kasih kerana setia bersama Wanita hari ini. Seperti yang kami war-warkan di awal siaran tadi mengenai topik kita hari ini, iaitu cabaran pembelajaran di atas talian. Tadi saya dengan Rina sempat berbual dengan Cik Zahid di mana cabaran kemudahan dan juga orang kata gangguan anak-anak tu sendiri. Saya pun dengar tadi banyak yang telah Encik Zaid kongsikan. Antaranya adalah disiplin, konsentrasi. Wah, bila dengar pun macam betul juga apa yang Encik Zaid dah katakan. Dan kini di talian kita bersama dengan seorang rakan selebriti kita. Kita bersama dengan Sharifah Shahora. Hello. Assalamualaikum. Hai Shahora. Waalaikumsalam. Hai, khabar? Kat studio kerja ke? Ya. Sihat ke?
Sihat. Tapi dah lama saya duduk rumah. Ya, dah lama sangat ya. Tak apa, sekejap lagi kita dah boleh keluar. Okey, apa pun Syahura ni nak tanya ni. Topik kita pada hari ni, cabaran pembelajaran secara atas talian. Anak-anak Syahura sekolah rendah ya sekarang ni? Tengah belajar dekat rumah ni. Sekarang pun tengah belajar. Oh, ya ke? Okey, jadi belajar atas talian lah ni? Atas talian. Maknanya cikgu sekolah dia dah siapkan jadual. Dia dah bagi kita jadual dan kita akan ikut jadual tu. Yang mana-mana video conference, kita buat video conference. Okey. Maknanya sistem sebenarnya macam sekolah lah. Saya kejut dia pagi. Cuma tak pakai baju sekolah lah. Dia pun tanya, nak kena pakai baju sekolah ke? Saya kata, tak payah. So, dia ikut aturan. Maknanya ikutlah subjek yang dia buat tu. Okey, kalau kita tahu anak-anak ni kalau pergi sekolah kita tahu ada jadual pukul berapa dan sebagainya. Tapi dekat rumah ni kita nak mendisiplin, nak bangun diorang semua. Untuk Syahura sendiri, apa antara cabaran sebagai ibu di rumah? Ya, okey. Dekat rumah ni terjerit, kan? Terjerit, marah, cakap lembut semua dah habislah digunakanlah sistem macam tu. Tapi alhamdulillah diorang dah biasa. Sejak minggu lepas diorang dah biasa. Maknanya pagi diorang bangun, diorang breakfast, macam mana diorang pergi sekolah, macam tu lah diorang buat. Maknanya pagi je dah ada komputer atau telefon depan, dia ikut jadual. Maknanya cikgu bagi jadual kalau contohnya ada Arabik pagi, diorang akan on lah komputer tu belajar Arabik. Sebab cikgu dia sendiri bagi jadual waktu. Okey, jadi time tu. Jadi sememangnya bila kita ada rutin tu memang membantulah. Tetapi kalau saya ni dululah kan, kalau tuition kat rumah, setiap mungkin setengah jam saya keluar daripada bilik tu sebab nak minum air. Kalau sekarang ni anak-anak dekat rumah, walaupun ada jadual, ada komputer dekat depan tu, bagaimana mereka tertumpu pada apa yang sedang berlaku di situ? Fokus mereka sebab kadang-kadang susah dekat rumah tu nak teruskan konsentrasi kita. Okey, saya rasa mereka amat bertuah lah mendapat ibu macam saya. Sangat garang. Tak adalah, bukan nak puji masa saya. Peranan kita di rumah, kita kena tegas juga dengan diorang. Maknanya ada masa break. Ada masa mereka break, maknanya tengah hari ni diorang break. Kemudian selepas 1 jam saya akan minta diorang kembali ke tempat belajar dan fokus balik. Mana kita kena, jangan kita berlembut lah. Mana kalau berlembut lah. Mana kalau tiba masa kita perlu tegas, kita perlu tegas. Macam Syahura sendiri kan, macam mana membahagikan masa? Kalau sebelum ni kena buat kerja rumah dan sebagainya, anak-anak pergi ke sekolah. Tapi sekarang ni dalam tempoh PKP ni, mereka di rumah, ibu bapa juga di rumah, bagi memastikan mereka fokus dalam kerja sekolah dan sebagainya. Saya bahagi dua lah. Ada dia, suami saya pun ada, mesti suami. Tugas dia pun kena ada lah. Perjalanan juga. Maknanya kalau saya tidak boleh maknanya fokus kepada anak, contohnya saya nak memasak kan, saya akan minta suami saya yang bertanggungjawab lah untuk fokus. Tapi papa dia lebih diam, lebih lembut daripada saya sebenarnya. Okey. Tapi maknanya kena bahagilah. Okey. Sebab anak saya UPSR tahun ni. Dan dia ada 2 subjek. Satu lagi yang sekolah dia yang internal exam dan UPSR. Maknanya dia kena tough sikit lah. Kena belajar 2 subjek, 2 exam untuk tahun ni. Okey. Dan itu kita dapatkan sedikit tips daripada Syahura tadi. Kalau kita ada jadual, ia lebih membantu dan kita berlembut apabila perlu berlembut. Kita tegas apabila perlu bertegas. Ya, betul. Betul. Sebab kalau kita berlembut, okey, baiklah, terima kasih Syahura. Mereka rasa kita tak serius. Betul, dia setuju. rasa berada di rumah tak perlu belajar kan? Tak strict sangatlah. Apa pun kita kena ada keseimbangan tu. Balance kan. Okey, baiklah, terima kasih. Tadi suami lambai-lambai kirim salam lah ya kat semua kat rumah termasuk anak-anak sekali. Dia pun berperanan kan untuk mengajar anak dia kena ada. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jaga diri. Itu dia. Macam-macam. Ya. Sebab Syahura tadi dia berkongsikan anak dia berdepan orang kata bakal menduduki peperiksaan. Itu mungkin di kalangan mereka yang darjah 1 sampai darjah 6 kita nak bercakap juga mengenai orang kata prasekolah dan juga mereka yang baru mengenal pembelajaran. Kalau yang sekolah rendah ataupun sekolah menengah, Fatin, kita masih lagi boleh fahamkan mereka. Kalau kita bertegas pun mungkin mereka akan dengar. Kalau yang prasekolah ni kadang-kadang susah nak fahamkan mereka sebab itulah cara mereka belajar tu
lain sedikit kan. Apatah lagi bila ibu-ibu di rumah perlu melakukan tanggungjawab kerja work from home, lepas tu kena jaga anak duduk kat sebelah. Banyak cabaran mereka. Membahagikan masa tu sendiri. Ya, betul. Dan sekarang ni kita akan bersama dengan Dr. Putri Afzan Maria Zulkifli, iaitu pengawal pendidikan awal kanak-kanak. Assalamualaikum. Ya, saya. Assalamualaikum. Doktor sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, doktor, mengenai topik kita hari ini iaitu cabaran pembelajaran di atas talian. Kalau kita tahu mereka yang telah pun darjah 1 hingga darjah 6 mungkin tak ada masalah. Bagaimana pula cabaran dalam kalangan anak-anak kita yang orang kata dalam pendidikan awal ni? Cabarannya besar ya. Antaranya yang saya nampak agak risau ya bila ada yang umur setahun pun nak kena buat homework. Yang tu tak sepatutnya ya. Okey, kalau boleh cabarannya datang sebab anak-anak datang dengan tantrum, anak-anak datang dengan perangai yang masing-masing. Tapi kita kena faham setiap mereka ni ada energi tenaga yang berbeza-beza. Okey. Ya. So selain pada tu cabaran juga ialah bila ibu bapa ada orang kata apa ya, cabaran mereka nak menukar rutin, anak-anak tadi juga menukar rutin mereka, nak adapt kepada rutin yang baru di rumah dan hanya melihat muka mak ayah selain pada cikgu-cikgu di sekolah, itu juga satu cabaran. Ya, betul. So itu antaranya. Okey, dan kalau kita lihatkan doktor, anak-anak yang mungkin di prasekolah ni, konsentrasi mereka tidaklah begitu lama dan kalau kita nak suruh mereka duduk di hadapan komputer, belajar atas talian ni sememangnya satu cabaran buat ibu bapa di rumah. Jadi bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak ini untuk mencapai fokus atau konsentrasi itu? Okey, betul tu. Saya suka. Konsentrasi anak-anak untuk yang bawah 6 tahun lebih kurang 8-10 minit sahaja. Okey, untuk jangka masa 8-10 minit ni, kalau kita kata kita nak ajar anak kita ABC, nak menggantikan rumah menjadi sekolah, saya rasa itu tidak wajar dan tak perlu pun. Kita tak perlu panik menjadikan sekolah kita ni, rumah kita sebagai sekolah. Tidak. Jadi saya harap juga guru-guru yang memberi tugasan itu janganlah menganggap rumah ni ibu bapa boleh automatically jadi cikgu. It doesn't work like that kan. Dia tak boleh jadi macam tu. Tapi perlunya aktiviti ini melihat kepada perkembangan anak-anak. So ibu bapa kalau boleh ambil tahu fizikal anak bagaimana, perkembangan dari sudut fizikal, aktivitinya bagaimana. Energi tadi kalau dah banyak sangat tenaga dalam badan anak tadi perlu dikeluarkan. Jadi bermain yang macam mana sesuai untuk fizikal tadi. Kemudian kita perlu juga kita perlu juga mencapai keperluan anak yang kedua, emosi. Bagaimana ibu bapa melayan anak tadi bila tantrum, bila dia menangis, bila dia rasa bosan, boring di rumah sebab dia dah tak boleh nak keluar, tak boleh pergi taman. Okey, so bagaimana kita menghadapi layanan emosi tadi kepada anak? Perlunya kita mendengar, kita beri dia ruang. Kalau dia nak tantrum, okey, marah dulu, lepaskan dahulu. Lepas tu baru kita attend. Do you want to talk? Kita nak bercakap tak dengan mami, nak sembang tak dengan mami. Yang ketiga, mental health. Sangat berkait rapat dengan emosi tadi, di mana kalau dia okey, InsyaAllah mental pun akan okey. Dan akhir sekali adalah sosial, bercakap dengan kawan. So kalaupun sekolah melakukan online learning bukan semata-mata untuk melakukan aktiviti, tetapi untuk memastikan perhubungan antara guru, pihak sekolah dan anak-anak tadi dijaga dengan baik. Relationship itu sangat penting. Kita kekalkan itu supaya anak dari sudut sosial masih lagi terjaga. Itu antaranya 4 perkara tadi, fizikal, emosi, mental dan sosial. Perlu dijaga. Doktor, bagaimana pula kalau kanak-kanak ini mereka cenderung kan kalau sebelah tu ada mainan dan sebagainya, kadang-kadang lupa nak fokus dekat pembelajaran atas talian ni. Macam mana kita nak menggunakan pendekatan, tarik perhatian mereka untuk fokus apa yang cikgu cakap? Okey. Cikgu kena ubah metod kepada bermain sebab pedagogi sangat besar, sangat banyak. Jadi salah satu pedagogi yang sesuai untuk kita atas talian bermain. Bermain ni kenapa? Sebab bermain menyentuh ke 4 aspek tadi. Kalau kita hanya fokus kepada belajar ABC 1, 2, 3, sebenarnya kalau ikutkan ECE, Early Childhood Education bukanlah kita nak kena kenalkan ABC 1, 2, 3. Tidak. Tetapi melalui bermain tadi, kita bercerita dengan anak, semua perkataan keluar, alfabet ada, perkataan huruf semua ada. Semua dimasukkan sekali dan kita juga boleh tackle 4 perkara tadi yang saya sebutlah, fizikal, emosi, sosial dan mental tadi.
kalau boleh saya nak ajak para pengusaha ataupun cikgu-cikgu tadika taska untuk tidak fokuskan terlalu banyak kepada academic learning sebab hari ini bila kita terperap di rumah, terkurung di rumah, yang perlu kita tackle dan jaga adalah emosi dan mental. Okey, kita tak boleh main-main dengan perkara ini sebab EQ develop ya. EQ berkembang pada 6 tahun pertama, bukan IQ. IQ akan datang jika EQ tu baik. EQ tadi 90% daripada otak kita. Jadi tekankan itu. Cikgu-cikgu di luar sana, jagalah perkara ini dahulu sebelum kita nak letakkan pelbagai jenis aktiviti. Itu letak ke tepi dahulu. Bila masuk sekolah esok, nanti kita catch up balik. Tapi hari ini, kita jaga emosi anak-anak tadi. Dia nampak tak muka cikgu, dia dapat bersembang dengan cikgu, cikgu dapat bertanya khabar. Itu lebih diutamakan. Menarik doktor berkongsi mengenai ini sebab kadang-kadang ibu bapa tidak faham yang anak-anak kecil pun boleh mengalami stres. Itu yang doktor tekankan di sini, ya, emosi mereka perlu dijaga sebab kalau kita sebagai dewasa pun mengalami stres duduk di rumah, apatah lagi anak-anak yang kecil, kan doktor? Ya, betul. Okey. Betul sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak Dr. Putri Afzan atas perkongsian yang amat bermanfaat tadi itu. Terima kasih doktor, jaga diri. Terima kasih. Saya suka sangat apa yang doktor kongsikan, Fatin. Dan ada di antara ibu bapa yang sekarang ni sewaktu PKP, apa yang mereka lakukan kerana anak-anak tidak boleh berjumpa dengan kawan-kawan, mereka memberikan anak-anak mereka kelonggaran untuk bervideo call dengan kawan-kawan mereka. Dalam masa yang sama, anak-anak ni dapat berinteraksi dengan kawan-kawan. Tak adalah dalam tempoh sebulan cuti ni, lupa kawan-kawan kat sekolah. Sebab ingat, EQ mereka adalah amat penting. Baiklah, kita ada banyak lagi untuk dikongsikan bersama dengan anda sekejap saja lagi. Tapi kita akan berehat dahulu sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Bertemu kembali dalam Wanita Hari Ini. Jika tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan pembelajaran atas talian di tahap sekolah rendah, pendidikan awal. Kali ini kita nak kongsikan mengenai mereka yang berdepan dengan pembelajaran atas talian di peringkat universiti. Apa yang lebih mencabarnya, Fatin, dalam kalangan tenaga pengajar dan juga pendidik itu sendiri? Bagaimana sebenarnya mereka nak menyediakan silibus pendidikan nak diberikan kepada pelajar-pelajar secara atas talian? Kita nak bersama dengan Puan Faizah Kamarudin selaku pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Mara Cawangan, Pulau Pinang. Tu dia, jauh dia mai Pulau Pinang. Assalamualaikum, Puan Faizah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Sekarang ni katanya berada di rumah di Kedah, ya? Betul. Okey, kita nak berkongsi dengan Puan Faizah sendiri berkenaan dengan cabaran pembelajaran secara atas talian ini dari sudut tenaga pengajar dan juga pendidik ini. Bagaimana sebenarnya Puan Faizah sendiri melihat dalam nak memastikan pelajar-pelajar ini tidak ketinggalan, bagaimana agaknya pendekatan yang digunakan untuk sesi pembelajaran bersama dengan pelajar-pelajar? Kami di fakulti ini kami ada tim yang mengajar sama. So kami akan berbincang macam mana nak hantar assignment ataupun nak postkan slide, nota. So kami discuss atau kami akan bertanya melalui WhatsApp. So tengoklah student respon macam mana, kami lebih student akan jawab Google Form. Tahulah yang mana yang ada internet yang speed coverage yang tinggi, mana yang tak. So kita akan cuba nak ubah sesuaikan. So kita akan ambil kira semua faktor lah. Okey, kalau kita tahu pelajar di universiti ni kalau di bilik kuliah pasti suasana dia lain. Kalau berdepan dengan pembelajaran atas talian ni lain. Mungkin Puan sendiri boleh kongsikan antara cabaran yang dihadapi. Okay, in term of lecturer, so kami siang memang kami just untuk kami nak ilmu lah kepada pelajar-pelajar kan. So cabaran kepada pelajar pula in term of speed, internet speed kan. Kalau yang bawah 1 Mbps tu memang masalah lah. Sebab saya dah cuba dekat rumah saya sendiri. Saya cuba dengan mobile data. Mobile data saya walaupun unlimited tapi because of speed range dia bawah 1 Mbps. So memang agak lambat lah nak download kuota yang walaupun package je
Dan bila saya try dengan internet yang lebih atas, internet rumah, Okey. so, itu yang faktor yang kita orang kena ambil kira lah. Bila nak ajar sesuatu assignment, nak hantar nota, kita nasib baik UiTM dia dah ada langgan Microsoft 5. So, jadi semua staff, semua students ada special kesediaan ni lah. So diorang akan buat macam satu kelas dekat Microsoft Teams. So student akan dapat nota kat situ. So lecturer akan post kat situ macam buat subject assignment, just test, quiz kan, untuk nak kita nak student sentiasa faham. Okey. Sebab dalam kelas pun tak berapa faham. Ya. Online ni, tapi saya rasa advantage ni lah juga bila online ni, sebab bila online ni, dia boleh rakam. So video yang kita bagi tu dalam rakaman. So buat kata orang video faham kan. So kalau tak faham dia tengok lagi, tak faham dia tak tengok lagi. Sebab kalau dalam kelas selalunya memang takkan tanya soalan lah. Sebab sama ada dia tak faham dan tak tahu apa nak tanya. So bila ada video tu, so dia akan, tak faham lah apa. So dia akan, dia orang jadi faham juga selepas 10 kali tengok pun. Jadi dia WhatsApp dekat lecturer tanya, madam kami macam mana ya? Macam tu lah. Okey. Sebenarnya adalah juga kelebihannya kan? Cabarannya ialah speed range. Okey. Baik, terima kasih Puan Faiza bersama kami berkongsi dari segi cabaran seorang pendidik juga ya dalam nak memastikan pembelajaran atas talian ini berjalan dengan lancar bersama dengan pelajar-pelajar. Terima kasih, jaga diri ya Puan Faiza. Assalamualaikum. Salam. Itu dia. Bukan saja cabaran dalam kalangan pelajar, ibu bapa tetapi juga pendidik sendiri. Juga. Ini adalah satu perkara baharu yang kita belajar sebenarnya. Walaupun dalam keadaan ini kita percaya pendekatan ini sudah lama diguna pakai di luar negara, tetapi kerana situasi ini menyebabkan kita juga celik IT dan ibu bapa nak tak nak kena ambil tahu juga dari segi bagaimana nak memudahkan anak-anak ini menggunakan antara kemudahan fasiliti yang ada di rumah bagi tujuan mereka ini belajar. Ini orang kata antara hikmah PKP inilah. Sebab apa? Dalam berdepan dengan tempoh yang lama, ada kebaikan. Kita belajar benda yang baru. Betul. Pembelajaran dalam talian. Okey, kita nak berbalik semula kepada Cik Zaid. Cik Zaid dah ada di talian ke? Hello. Dah ada saya. Ya. Okey, Cik Zaid, kita dah dengarkan pandangan daripada ibu bapa, tenaga pengajar. Kita dengarkan banyak sekali antara cabaran yang ada sewaktu pembelajaran atas talian ini. Tetapi, apa mungkin tips yang boleh kita berikan kepada ibu bapa di luar sana untuk memastikan pembelajaran dapat dijalankan secara kondusif di rumah mereka? Okey, terima kasih Rina dan Fatin. Ya. Okey, saya tertarik dalam konsep PKP ni. Sebenarnya kita sentiasa ada pilihan nak tengok dalam bentuk positif atau negatif. PKP itu sendiri, saya olahkan perkataan dia daripada Perintah Kawalan Pergerakan, ubah jadi positif, kita ambil peluang keluarga positif. Wow, PKP. menarik. Kan? Yeah. Peluang keluarga positif. Maknanya solution ada dalam tu. Bila kita terkurung macam ni, kita nak belajar sama-sama. Dan inilah peluang sebenarnya. Kalau sebelum ni kita kata alah tak ada masa nak tengok pembelajaran anak-anak, sibuk sana sini. Sekarang dah ada depan mata, ambillah peluang ni, peluang keluarga positif. Kajian menunjukkan kalau kedua-dua ibu dan ayah terlibat dalam pembelajaran anak-anak, pencapaian anak-anak dan motivasi mereka akan meningkat sehingga 2 kali ganda daripada biasa. Maknanya sangat 200%. Jadi itulah. Itu yang pertama. Maknanya ibu bapa nak tak nak kena ambil peluang ni untuk terlibat dalam pendidikan anak-anak. Tadi ada saya sebut tentang cabaran disiplin dan masa. Ada cara nak overcome dia, nak atasi dia, kita jadualkan. Tadi saya dengar daripada panelis yang lain ada kata
anak tak boleh fokus lama dan sebagainya, memang betul. Dia mengikut umur anak sebenarnya. Kalau anak kecil memanglah 10 minit pun dah cukup bagus tu. Tapi kalau anak dah sekolah rendah dan sekolah menengah, macam anak saya sendiri, saya minta dia buat jadual. Sama, satu sesi tu 40 minit cukup macam kat sekolah. Dia buat 40 minit, lepas tu 20 minit rehat. Masa rehat tu dia nak main game ke, nak jalan sana sini ke, suka hati dia. Tapi yang 40 minit tu dia fokus depan komputer, buat ulang kaji dan sebagainya. Buatlah 4-5 session satu hari, alhamdulillah pun dah cukup bagus dekat situ. Itu dari segi masa. Dari segi keluarga pula, classroom kita cuba jadikan meja makan kita sebagai pusat belajar. Macam tempat belajar. Macam saya, anak saya dekat depan ni duduk belajar guna komputer, saya ada kat sini. Kalau dia ada soalan, dia boleh tanya saya. Jadi kita sediakan ruang. Macam Sharifah kita sebut tadi. Dia melibatkan satu ahli keluarga sebenarnya, terutama ayah lah. Ayah nak tak nak ketua keluarga kena ambil jadi proaktif, ambil peranan. Masa ni lah peluang untuk kita kumpulkan ahli keluarga kita, buat mesyuarat sikit, buat peraturan sikit dan sebagainya. Jadi insyaAllah PKP jangan jadi negatif, iaitu perang sampai keluarga pecah. Tak nak begitu ya. Okey. Baik, terima kasih Cik Zaid. Itu dia satu terma baru yang kita dapat daripada Cik Zaid sendiri. Pendekatan yang kata positif. Peluang keluarga positif. PKP juga. Ini satu yang menarik sebenarnya. Tapi kan kalau hari-hari kita dedahkan anak-anak kepada dunia belajar saja, mungkin akan memberi sedikit tekanan dan juga bosan. Kena ada kelonggaran dan juga orang kata pembahagian masa. Ada waktu bermain, ada waktu fokus dalam pembelajaran. Betul. Dan kita nak kongsikan juga kalau kita bercakap mengenai cabaran dan berat agaknya topik hari ini, kita nak ringankan sikit dengan ada elemen hiburan sikit. Nak tahu apa hiburan menarik? Kita nak bersama dengan rakan kita tak jauh pun. Sebelah saja. Sugi. Silakan. Ya, Rina dan Fatin, sedikit hiburan boleh meningkatkan semangat kita sewaktu PKP ini. Dan hari ini kami ada seorang tetamu istimewa, bukan di studio, tetamu istimewa bukan di studio, tetapi akan bersama kita sekejap saja lagi melalui panggilan video. Tapi sebelum itu kami ingin kongsikan bersama anda lagu terbaru artis ini yang dirakam khas buat anda penonton wanita hari ini. Nak tahu siapa dia? Saksikan video klip ni. Semalam diri ini bagai daun gugur, lemah tak berkaki, tak dipeduli. Terus engkau pergi, tinggalku sendiri, ditemani jasad ini. Berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkah
Itu dia Aina Abdul dengan lagu terbarunya Semalam. Saya pasti anda di rumah pun sama seperti saya di sini. Sedapnya suara dia. Kalau boleh nak dengar sampai habis rancangan Wanita Hari ini. Tapi kita akan bersama dengan Aina. Aina di situ di talian ya. Hello Aina. Hai. Aina sihat? Sihat Alhamdulillah. Okey, hari-hari berkonsert di rumah ke Aina? Taklah hari-hari sebab sekarang Aina tengah habiskan final paper. Aha. So, Aina terpaksa bahagikan dua dalam satu masa. Okey, dan lagu Semalam tadi tu Aina rakam khas untuk penonton-penonton Wanita Hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak dan mungkin Thank Aina you. boleh kongsikan mengenai lagu Semalam yang baru ini. Lagu Semalam ini hasil ciptaan Aina juga. Tapi lagu ini berkisahkan pasal mental abuse, domestic violence. So kalau orang dengar lagu saya, dia tengok daripada lirik itulah dia ada ambil daripada kisah-kisah macam dipukul. Aina cuba nak angkatkan isu ni sebab dulu dia melalui single pertama Aina Sumpah pasal mental illness. So sekarang ni Aina sentuh isu sosial lain lah. Jadi adakah apa-apa insiden yang memberikan Aina inspirasi untuk lagu Semalam ini ataupun sememangnya Aina suka keluarkan lagu yang memberikan message? Sebenarnya Aina, because Aina dulu pernah, I tried to write simpler songs or with simpler message, tapi Aina rasa from the stand of point of view as a 27 years old songwriter, jadi Aina lebih sesuai menyanyikan, Aina lebih drawn to sing a song yang lebih berat lah isunya. Okey, dan kalau saya lihat di YouTube ada yang berkata lagu ini boleh dah masuk untuk AJL ke-35 dah. Peminat-peminat Aina dah excited dah dengan lagu Semalam ini dan mungkin Aina juga boleh kongsikanlah sebab waktu PKP ni kalau nak mempromosikan lagu agak susah. Jadi bagaimana penonton-penonton Wanita Hari ini boleh mendengar lagu ni? Bagaimana mereka boleh membantu Aina dalam mempromosikan lagu Semalam ini? So lagu Semalam ni boleh didapati di semua social media account Aina, di YouTube, di Spotify, iTunes, Joox. Then I want to shout out to my fan club iNation yang mungkin tengah tengok sekarang. Thank you so much for your effort. Aina tahu mereka hari-hari support Aina, hari-hari share dan up to this point kita dah almost cecah 400,000, which is a new record for me sebab I know it's hard to get the numbers, but thank you so much and korang semua boleh follow Aina di Instagram. Okey, dan di sini Aina ada apa-apa message untuk rakyat Malaysia sepanjang menghadapi PKP ini Aina? So Aina hope semua orang, maybe you guys hear this every day dekat social media, stay at home, but really stay at home and stay safe and stay healthy because this issue Aina rasa it's bigger than what we think, and I think kerjasama untuk membasmi lain bukan hanya berpandukan frontliner kita saja, but everyone Malaysian citizen, we have to do this together so that we can fight this virus. Okey, terima kasih Aina, teruskan menghiburkan kami semua melalui lagu-lagu Aina dan terus kekal sihat ya Aina, jaga diri. Thank you. Okey, terima kasih. Itu dia Aina Abdul dengan lagu terbarunya Semalam dan anda boleh menyokong Aina dengan menonton video klipnya dan mendengar lagu-lagunya di platform-platform digital. Baiklah, kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini bersama dengan Rina dan juga Fatin. Wanita Hari Ini. Okey, kembali bersama kami dan terima kasih kerana terus setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Dan di sini kami ingin kongsikan bersama anda, bagi anda yang ingin mendapatkan akhbar digital NSTP, anda boleh dapatkannya secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Layari www.nstp.com.my/mco.
Okey, ini untuk mereka yang mungkin ingin memberi sumbangan anda melalui tabung bantuan kemanusiaan COVID-19 di mana ianya boleh disalurkan melalui akaun number di Maybank 5141-0532-3170 di mana setiap sumbangan anda besar atau kecil amat bermakna. Sumbangan anda akan dikecualikan cukai. Okey, baiklah, nampaknya kita pun dah berakhir. Apa sahaja perkongsian kami selama 1 jam ini mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Ya, dan kembali esok dengan topik yang cukup menarik, bahayanya menjadi burung hantu. Terasa ya, tiga-tiga terasa. Sukar ya kalau dah jadi burung hantu ni. Okey, kalau nak nantikan esok di Wanita Hari ini. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Terus engkau pergi, tinggalku sendiri, ditemani jasad ini. Berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkahku terhenti karena jasad ini. Engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan 1000 calarungku. Semalam diri ini bagai daun gugur, lemah tak berkaki, tak disayangi. Terus engkau pergi, biar ku sendiri, hilang sepi tak berbunyi. Berkali-kali ku coba